Setiap kisah yang diketengahkan dalam rancangan ini hanya satu hiburan sahaja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Malam ini saya ingin menjemput anda. Lebih banyak panggilan akan saya cuba ketengahkan di 669-11-897. Kalau anda ingin kirimkan SMS, kodnya Club KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda, dan hantarkan ke talian 72346. Teman-teman misteri, jam 12 saya akan teruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini. Sebentar nanti akan saya jawab panggilan, dan malam ini dari maklum balas yang saya terima untuk saya lebihkan panggilan. Sebab semalam katanya KC hanya jawab 3 pemanggil sahaja. Jadi tak adil. Tak adil pada kita yang tak boleh SMS, tak boleh email. Baik, malam ini saya akan lebihkan panggilan, lebih dari semalam. Boleh hubungi saya di 669-11897. Yang ini daripada Kak Nita berkongsi pengalaman kisah misteri kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam pada Kak Nita yang mengirimkan mesej kepada saya berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Kisi, percaya ataupun tidak, sebenarnya kakak ini memang Kisi memang tidak percaya tentang kepercayaan nenek moyang orang-orang tua kita. Ada yang masuk akal, ada pula yang tidak. Yang tak masuk akal ni lah nak lagi kalau ia melanggar dari segi akidah, kepercayaan kita sebagai orang Islam. Itulah yang paling kakak tak suka. Tapi orang-orang dulu ni tak tahu nak bedakan di mana adat, di mana agama dan budaya. Jadi kata Kak Nita, kakak masih ingat lagi, waktu itu kakak hamil anak yang pertama. Sekarang ini cahaya mata kakak dah 3. Paling tua 16 tahun. Itulah anak yang pertama berusia 16 tahun. Perkara ini berlaku lebih kurang 16 tahun yang lalu. Hamilkan anak yang pertama. Bila kakak balik dari hospital setelah check up, terperanjat apabila ternampak bilik tidur kakak. Cuba kisi bayangkan, di tingkap bilik tidur ada paku panjang, ada besi berani, ada juga pokok lidah jin yang diletakkan di depan tingkap. Jadi kakak tanya pada ibu kakak. Waktu itu memanglah kisi kakak tidak tahu menahu tentang perkara ini semua. Ibu kakak mengatakan, engkau ni baru bersalin. Anak engkau tu yang pertama darah manis. Kau tahu tak tempat rumah kita kawasan ni banyak penanggal? Bila kakak dengar terperanjat kisi. Untuk pengetahuan kisi, estet perumahan lama yang kakak tinggal 16 tahun yang dulu ialah salah sebuah blok di kawasan Marsiling. Ingat, percaya atau tidak, MJ12 hanya satu hiburan saja. Berbalik pada kisah Kak Nita, bila balik dari hospital, bayangkan, setelah anak dengan beliau ni di hospital, balik saja ibunya dah siapkan pun bilik. Bilik tidur dah ada katil cantik semua, dibentang cadar, bantal. Tapi yang memelikkan sangat, ibunya turut meletakkan paku, besi berani ataupun magnet, juga katanya di sini pokok lidah jin. Seolah-olah ni bila ditanya oleh Kak Nita sebagai pendinding diri, pendinding daripada makhluk yang berleluasa di kawasan pekarangan rumah di kawasan Marsiling. Sebelum kakak teruskan dengan pengalaman tentang dalam rumah, kakak ingin ceritakan kisi. Dahulu di Marsiling, blok dot tu satu nombor lah. Katanya di sini ada seorang dukun yang handal kisi. Ramai orang berjumpa dengan dia untuk dapatkan khidmat. Dia tinggal daerah dalam, dan saya tak nak sebutkan kawasan mana lebih tepat lagi. Dan katanya di sini, bila dukun itu meninggal, tidak ada orang pun menjadi pewaris. Ini kerana dukun itu tidak ada pewarisnya yang nak ambil segala harta pusaka yang ditinggalkan. Jadi ini membuat saka, barang-barang, makhluk-makhluk yang dipelihara terbengkalai.
Dari situlah makhluk yang tidak bertuan berliga-liga di kawasan Marsiling. Pada mulanya banyak kesi yang terlepas begitu saja tanpa tuan. Lama-kelamaan kesi, ada yang datang menuntut, ada yang datang memuja, dan sekarang hanya tinggal beberapa sahaja dan masih dilaporkan kelihatan oleh beberapa penduduk. Berbalik pada kisah Kak Nita kesi. Cuba kesi bayangkan. Jadi malam pertama kakak tak nak argue ataupun tak naklah bertekak dengan mak. Jadi kakak ingat diam sudahlah sebab kakak pun baru balik hospital, tak naklah penat-penatkan diri. Kakak tidur macam biasa. Malam kedua, malam ketiga, masuk malam keempat, kakak cabut kesi paku besar, besi berani ataupun magnet dan juga pokok lidah jin yang diletakkan betul-betul di tepi tingkap. Kakak angkat barang-barang tu semua masuk dalam laci. Kemudian kakak tidur. Para pendengar Ria 897, kata Kak Nita sedang nyenyak tidur, tiba-tiba kesi tak tahu pukul berapa tetapi bayi kakak mula menangis tak henti-henti. Suami kakak Tika itu bertugas malam. Mak kakak di bilik sebelah sedang nyenyak tidur. Kakak pun bangun. Nak tidurkan bayi kisi. Kakak angkat dukung dia pusing-pusing. Dalam bilik itulah kakak tawaf. Pusing-pusing sambil cuba tenangkan bayi. Tapi tak boleh tidur kisi. Makin menangis makin kuat. Makin tak henti tangisan kakak. Kemudian mak kakak pun datang. Nita, kenapa Nita? Tak tahulah mak. Dari tadi budak ni nangis. Dah 1 jam orang diri kat sini. Bila mak kakak tengok di tingkap bilik, kata Nita, alangkah terperanjatnya bila mak memarahi saya. Katanya, mana barang-barang yang mak letak kat tingkap tu? Barang apa mak? Mana barang-barang aku yang aku letak kat tingkap? Kata Kak Nita, kakak pun tunjuk dalam laci. Kenapa mak? Engkau ni ya, sebab tuan dan kau nangis. Ambil paku besi berani dengan pokok lidah jin letak depan tingkap. Waktu ibu buat ataupun mak kakak buat sedemikian, kakak berada di ruang tamu sedang tidurkan anak sambil selawat. Kemudian anak dah nyenyak tidur, masuk dalam bilik, mak marah. Kau tahu tak? Tadi depan tingkap tu ada penanggal. Yang hairan kakak tak nampak. Betul kisi, kakak tak nampak pun. Jadi kakak pun tak percaya. Tak apalah, biarkanlah orang tua ni. Dia masuk tidur, kakak pun baring atas katil. Anak pun dah nak nyenyak tidur. Baru nak lelapkan mata, separuh tidur, separuh bangun kisi. Keadaan dalam mengantuk. Siapa pula ketuk pintu ni? Dengar betul-betul, ketukan tu datang dari tingkap bilik. Kakak toleh tengok tingkap, alangkah terperanjatnya kisi. Kakak nampak kisi benda tu, panjang rambutnya, mata merah menyala. Nampak kakak dengan anak, kakak istighfar, astaghfirullahalazim. Kakak bangun dari katil, dokong bayi, nak tidur bilik mak, takut mak bising. Terpaksalah tidur di luar kisi. Anak kakak letak atas kerusi, kakak tidur di bawah lantai. Itulah pengalaman, satu-satu peristiwa yang tak dapat dilupakan. Terima kasih dan juga selamat tengah malam kisi. Teman-teman misteri jam 12 itulah kisah kiriman SMS yang agak panjang susah nak baca ni. Sebab kalau SMS ni ialah huruf-hurufnya tu kecil-kecil, abjadnya kecil-kecil, jadi susah untuk saya renung-tenung betul-betul baru nampak. Tapi terima kasih pada pengalaman Kak Nita yang pertama tu berlaku 16 tahun yang lalu di rumah lamanya bersama dengan ibunya Tika itu. Dan sampai sekarang lah beliau memang tak percaya, tapi itulah nasihat ibu. Katanya ini sebagai pendinding. Ada juga mengatakan makhluk-makhluk seperti hantu penanggal ni takut dengan benda-benda yang tajam seperti paku dan juga pokok lidah jin. Tak tahulah dengan besi berani apakah sebabnya digantung di sana. Walau apa-apa, ingatlah MJ12 hanya satu hiburan. Jangan sampai kita tersalah fikir, tersalah anggap, tersalah ikut. Kalau ingin tahu kepastian, tanyalah mereka yang arif, yang pakar. MJ12 macamlah anda menonton filem-filem seram, macam menonton wayang, macam
macam itulah. Baik, kita akan terus ke hujung talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Sebelum tu ada komen yang saya terima dari kiriman SMS dengan kodnya Club KLUB. Jarak nama anda kisah misteri dihantarkan ke talian 72346. Daripada Nabilah, kata Nabilah, kisi seram betul kisah kakak tadi. Yang pertama, syabas untuk kakak tadi kerana berkongsi satu kisah yang membuat saya takut. Yang ini siapa ni? Ada kisah-kisah yang lain akan saya terus kiriman daripada pendengar-pendengar yang lain. Ada yang tanya saya soalan cepu mas Kebetulan ada dua pendengar, satu Yan, satu lagi Umairah yang tanya soalan ni. Dua-dua soalan sama lah. Katanya selamat malam kisih, selamat malam untuk anda berdua, Yan dan Umairah. Saya nak tanya ni, awak tak takut ke malam-malam cerita hantu? Hanya Tuhan saja yang tahu. Pendengar 897 FM, saya akan teruskan dengan pengalaman misteri jam 12. Malam ini saya janji lebih banyak panggilan akan saya jawab. Dan anda boleh hubungi saya di 669-11897. Hello, selamat tengah malam Cik Salma, apa khabar? Assalamualaikum, Cik Sri. Waalaikumsalam. Dari saya. Cik Salma buat panggilan dari mana ni? Dari saya sebenarnya Salma aku Bincang. Tapi sekarang saya dah berhijrah di Bukit Merah. Dan sekarang saya balik di Bukit Merah. Saya banyak cerita-cerita misteri ni, tapi saya tak pernah dapat peluang ke udara. Ni dah berpeluang ni. Jadi tentang kisah misteri mana yang Cik Salma nak ketengahkan ni? Saya pilih Toyol. Apa dia? Toyol. Anda jumpa Toyol? Betul. Pengalaman saya betul berdiri. Ini di mana jumpa? Rumah lama ke? Rumah lama di Mapur Bungking. Okey, silakan. Waktu tu ibu selalu kehilangan duit tahu, ibu mertua saya. Sebab apa, anak-anak kasih duit disimpan dalam ponjen kan. Orang dulu kan macam pinggang kain kat pinggang tu. Okey, jadi selalu hilang duit. Jadi saya pun ada piara anak angkat kecil waktu tu kecil. Jadi tak malam nampak budak ni main-main tahu. Main-main padahal budak tu anak saya tidur. Budak kecil bayi tu macam merangkak apa. Jadi saya bilang, kau tak tahu tidur dah tengah malam. Saya bilang gitulah. Saya bilang anak-anak angkat saya ni. Padahal dia baby lagi dalam 4 bulan depan berjalan jatuh gitulah. 6 bulan gitulah depan dia berdiri jalan. Jadi tu saya ni buat tak kisahlah. Mak pun hilang duit. Ingatkan anak kecil mana mak taruh, marah mak lah, mak lupa kat ni kan. Jadi satu malam tu saya orang cakap mungkin makanya ada toyol je memang tahu. Dalam mungkin ada toyol. Jadi saya tak percaya. Saya orang bilang kalau tangkap toyol kan gunakan biji kacang hijau, cermin dan apalah gitu kan. Jadi saya cuba. Saya bilang, kita cuba mak dengan takut toyol. Sebab mak ni selalu hilang duit. Jadi adik angkat saya pun selalu kena kat luar bujang. Selalu kena gangguan. Sebab tu kakinya selalu digigit-gigit. Macam orang gigit-gigit kan. Habis rambutnya kena tarik-tarik gitu. Jadi dia tak kisahlah. Dia takut diselubung. Jadi saya bilang suami lah. Saya bilang, bang kita cuba bang. Kita cari dulang. Kita beli kacang hijau dalam setengah kilo. Dengan cermin kita taruh kat tembok lah. Kita taruh gitu kan. Katanya toyol suka main benda gini kan. Jadi saya cuba. Jadi tengah malam bunyi ke sini. Tengah malam tu kan. Dalam pukul 12 dah orang senyap bunyi macam orang main apa ni. Dia umur saya nak ubah je. Main kacang hijau tu macam dia lambung-lambung kat dulang tu kan. Macam kali dah. Jadi saya nak mengendap. Kononnya nak mengendap. Jadi saya dah keduduk mesti ketakutan. Ketakutan tak semua nak mengendap benda tu. Jadi tu saya selubung kat selimut. Sampai pagi tak sadar. Ketakutan. Jadi bila besok malamnya dia gangguan lagi. Jadi budak kecil ni ganggu mak saya. Mak saya tengah tidur kat katil, dia datang lah kerajang bulat gitu. Jadi marah saya. Mak tu marah. Salma ni tak tahu dah jaga budak tengah malam ni. Dia sedap tidur berdua. Budak ni main sendiri. Budak ni beraba-raba dia lah. Dicium budak ni. Dicium budak botak itu kecil kan. Macam anak saya yang saya piara ni lah. Jadi budak tu dia raba-raba kat pinggang orang tua ni. Tidur ikut mak kau tidur pergi. Saya bilang, mak kau tidur sedap kat bilik. Kau kat sini main ni tak tertidur dah tengah malam buta ni. Begitulah orang tua ni. Jadi dia dah cium, dah raba-raba orang tua ni sebenarnya. Macam pegang-pegang kan baby kan. Sekali dia jalan-jalan jatuh dia keluar lah. Dia keluar sekali mak mentua saya nak pergi bilik air. Sekali dia tengok bilik saya. Dia tengok mana budak ni dah masuk ke belum. Sekali dia tengok anak angkat saya tu tidur dengan saya. Dengan baju tidur lah semua kan. Jadi orang tua ni menggigil terperanjat. Sekali besok pagi kasi duit dia kat pau dia semua hilang, tak ada. Dia kat kocik dia kat pau dia tu. Jadi dia duduk dengan dia bilang sama saya. Dia bilang, mak kau tengok mak duit aku habis yang korang kasih mak. Dia bilang kat kocik ni. Kalau mak salah taruh tak tidak mak kat sini semalam ada budak kecil datang dengan pak aku. Dia bilang budak kecil. Jadi kita dah ketakutan. Jadi kita berobat lah. Kita
usaha kan. Jadi barang rekaman saya kalau balik kerja saya main taruh gitu je kan. Jadi hilang banyak. Nak ketuduh budak, anak saya masih kecil, belum pandai apa-apa semua kan. Jadi usaha cari berobat lama-lama. Tapi saya tahu kalau benda tu nak datang ada macam makhluk, bukan makhluk lah, macam orang jalan depan mak saya, nanti dia tegur, kau buat apa? Mak saya nama Mak Som, Cik Som, tengah buat apa Cik Som? Tegur. Ada petanda lah Ada petanda. Jadi bila orang dah tegur, kita syak, mak jaga mak kita bilang mak, orang dah tegur mak tu macam itu. Jadi betul lah, ada mak duk aku hilang gini-gini lah. Jadi kita berobat lah, kita usaha berobat. Jadi macam mana dapat selesaikan masalah tu selepas berobat lah? Berobat jadi orang pada pandai lah. Dia sini kau dia cari. Tapi saya memang tak percaya dengan benda-benda, memang langsung tak percaya. Saya bilang ini semua hayalan, tahyul gitu kan. Sekali bila dah kena sendiri kan. Jadi orang tua saya sangat mentu saya lah. Saya memang tak ada duit, kerja habis gaji habis duit kan. Jadi orang tuanya kumpul-kumpul, anak-anak kasih duit, anak-anak datang kasih kumpul-kumpul. Itu kesenangan kita juga. Kalau tak ada, kita pinjam lagi dengan dia, kita bayar balik kan. Itulah jadi dapat masalah dan berobat lah, cari orang luar seberang. Orang seberang, dia cari orang tua kan. Pada dia semah lah, dia bukan semah lah, dia tahu apa jampi-jampi apa kan. Macam orang berdiri tak berani masuk lah. Itu dia. Terima kasih Cik Salma ya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu dah pengalaman teman kita, Kak Salma kita dari Bungking. Sekarang dah pindah nampaknya. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman yang lain. Boleh hubungi saya di 669-11897. Dan selanjutnya yang akan saya ketengahkan satu peristiwa dari kiriman SMS. Yang lain boleh hubungi saya sekali lagi 669-11897. Yang ini daripada seorang pendengar. Kalau tadi kisah tentang penanggal dan Kak Salmah tadi tentang pocong, yang ini tentang toyol, yang ini pula tentang penampakan hantu pocong. Dan cuba anda bayangkan pengalaman yang diketengahkan penampakan hantu pocong. Di mana dia nampak? Di rumah jiran sebelah. Bukan jiran sebelah, tapi di rumah jiran blok sebelah. Kisah yang akan saya bacakan di sini datangnya daripada mana ni? Ini dia. Datangnya dari seorang pendengar namanya Kak Yati, berkongsi peristiwa pengalaman yang menakutkan. Kata Kak Yati, apa khabar Kisi dan juga para pendengar Misteri Jam 12? Tolonglah Kisi kongsi sama kisah Kak Yati. Ini tentang penampakan makhluk pocong di rumah jiran blok sebelah. Kisi, sebenarnya blok sebelah rumah kakak ni bukanlah kakak ni jiran yang kipu, tetapi dah banyak kali dan kerap kali bunyi dengar suara orang pekik-pekik. Ini kakak rasalah. Tak tahu sejauh mana kebenaran, tapi kakak rasa mungkin salah seorang ahli anggota, mungkin ibu, mungkin anak, dah kena buatan orang. Sebab pernah beberapa kali apabila kakak berdiri di tingkap dapur menunggu suami pulang waktu malam, akan dengar orang terpekik. Lampu dibuka, kemudian adalah asap-asap lah meruntah daripada tingkap dapur rumah kakak. Boleh lihat kami setingkat Kesi. Kakak tinggal di tingkat 4. Lelaki tersebut dan keluarganya juga tinggal di tingkat yang sama. Jadi kadang-kala kalau nasib kakak lah sedang tunggu suami balik itu, nak jenguk-jenguk di tingkap dapur sambil tunggu tengok kenderaan suami, ternampak pula pergaduhan, bukan pergaduhan tapi katanya kerasukan yang berlaku. Jadi kata berbalik pada kisah Kak Yati ni, kakak ingat lagi waktu tu sekitar 1 pagi, suami kakak telefon, dia kata dalam perjalanan. Maklumlah Kisi, kata Kak Yati, anak kakak cuma 2 orang, kedua-duanya dah berumah tangga, dah besar panjang. Jadi kakak duduk dalam rumah seorang dirilah. Kalau tak boleh tidur, tunggulah suami pulang. Kadang-kadang suami ajak keluar makan, tapi waktu kejadian menakutkan ini berlaku, suami pulang. Bila dia kata dia dalam perjalanan, kakak pun bangun, pergilah ke tingkap dapur menyambut, menunggu kepulangan suami. Jadi tunggu punya tunggu, mata ni tiba-tiba boleh terangkat tengok blok sebelah tingkat 4. Betul-betul jiran yang bertentangan. Apabila kakak perhatikan, terperanjat Kisi, di tengah-tengah dapur rumah jiran sebelah ada benda putih, walaupun gelap tapi nampak sedikit. Benda putih berbungkus berdiri Kisi. Bila kakak tengok, kakak istighfar. Jadi pada mulanya kakak fikirkan mungkin ada orang main-main. Kakak pun perhatikan lama Kisi. Dalam lebih kuranglah 1 hingga 2,5 minit kakak perhatikan benda tu tak gerak-gerak. Selepas 2,5 minit kakak perhatikan, tiba-tiba lampu dapur menyala. Kakak terus dengar orang pekik sekuat-kuatnya.
Kisi, bila kakak dengar orang pekik, lampu dah menyala, mata kakak terus cari benda yang bungkus putih. Kakak dapat lihat Kisi, ahli keluarga semua keluar. Dan untuk pengetahuan Kisi, keluarga yang kena ganggu ni memang kesian Kisi. Kadang-kadang seminggu sampai 3-4 kali kena rasuk. Memang cukup menyedihkan. Kakak nak nasihatkan mungkin pada yang sedang mendengar, kalau tak puas pun dengan seseorang, tolonglah jangan sampai menggunakan ilmu sedemikian untuk menjatuhkannya. Ingatlah, setiap balasan, setiap perbuatan ada balasannya, dan jawablah masing-masing dalam kubur sendiri. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Yati. Teman-teman, Misteri Jam 12 malam ni saya akan lebihkan panggilan. Boleh hubungi saya sekarang 669-11897. Pelbagai kisah saya ketengahkan pada tengah malam ini. Dan sekejap lagi akan saya kongsi sama dengan anda kisah tentang seorang bagaimana? Oh ni, kalau selalu dengar seorang perempuan, seorang gadis, ini seorang jejaka, seorang lelaki telah pun membawa pulang sesuatu. Apa dia bawa pulang? Duit ke? Hadiah ke? Tunggulah, nanti akan saya kongsi dengan anda sebentar nanti. Dan sebelum tu, saya nak mengalu-alukan semua teman-teman di Facebook Ria maupun Facebook DJKC maupun menerusi SMS. Sekarang ni dah genap 1 Disember 2011. Ini bermakna 1 Disember merupakan hari lahir stesen Ria 897 FM. Bolehlah sambil anda chatting-chatting tu, ucapkanlah. Anda floodlah Facebook Ria dengan ucapan selamat hari lahir dan doa anda untuk stesen Ria 897. Sejak 1991 ditubuhkan, stesen ini bergeraklah sampailah ke saat ini, dan semakin ramai bertambahnya peminat penggemar rancangan stesen Ria 897. Jangan lupa untuk mengucapkan hari ini 1 Disember 2011 merupakan hari lahir stesen Radio Ria, dan jangan lupa untuk mengucapkan usia yang ke-22 tahun. Wah, 21 ke 22? 22 tahun. Ya, 22 tahun. Jadi jangan lupa sambil-sambil tu bolehlah. Satu hari 21 tahun. Ya, 21 tahun. Ya, saya ni matematik ni pas. Sebab tu macam tu. Baik. 669-11897. Jangan ke mana-mana. Kejap lagi seorang jejaka berkongsi pengalaman tentang beliau telah pun membawa pulang sesuatu. Apakah dimaksudkan? Akan saya terus bersama anda. Tapi sekarang kita ke hujung talian. 669-11897. Hello. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Saya Jan. Kak Jan, Ya, saya. Dan radio kat belakang tu boleh pelankan, matikan ke? Nanti terganggu bercerita, boleh. Dan kita teruskan dengan pengalaman yang ingin diketengahkan oleh Kak Jan. Buat panggilan dari mana ni? Dari Bukit Permai. Bukit Permai. Saya. Wah, di sana tu ada tanah perkuburan kan? Ya, saya. Nama tanah perkuburan tu apa tu nama? Di Masai. Dekat dengan rumah akak lah. Ya, saya. Dah berapa tahun duduk sana tu? 25 tahun. Wah, lama tu Saya pernah ke sana mungkin beberapa kali, dan bila waktu malam-malam mungkin pukul 9, 10 dah sunyi tempat tu Betul. Tak ramai orang Kalau kalau kita pergi mungkin estate perumahan di Bedok ke Tampines, nampak orang bergerak-gerak bawa kolong sunyi Memang sunyi Kak. Dan 25 tahun pengalaman yang Kak Jan nak kongsi tentang apa ni? Silakan. Saya nak minta Casey nombor Pak Lazim tu boleh tak? InsyaAllah kalau nanti saya ada masalah sikit lah kan. Kakak ada pengalaman apa-apa nak kongsi? Tentang saya ada? Tak ada apa-apa lah. Cuma nak minta nombor Boleh. Nanti kakak tunggu sebentar Saya. Baik para pendengar Misteri Jam 12, sementara saya tunggu panggilan dari anda, saya akan bacakan kiriman email yang selanjutnya. Ini kisah yang dikongsi sama. Dan ingatlah, setiap kisah hanya satu hiburan, jangan mudah kita percaya. Berikut ini adalah kiriman daripada Encik Salim, seorang pendengar yang telah pun membawa pulang sesuatu. Encik Salim mengatakan beliau menyimpan kucing lebih dari 20 lebih tahun. Sejak usianya muda, sekitar usianya sekitar usianya sekitar 12 tahun. Dah mula suka pada kucing, pelihara kucing. Dan sejak hari itulah kadang-kala dapat duit jajan, duit sekolah, sedikit akan dibelanja, sedikit akan disimpan untuk beli makanan untuk kucing di kolong blok rumahnya. Dan dari situlah, apa jua kucing yang dia jumpa, dia akan beri makan. Kadang-kala yang elok, yang baik akan dibawa pulang, dipelihara. Jadi pengalaman yang diketengahkan oleh cik abang kita ni, pengalaman peristiwa yang tak dapat dilupakan. Waktu tu katanya di sini, saya pulang dari tempat tugas sekitar 8 malam Kisi.
Berjalan di kolong blok rumah saya nampak seekor kucing warna hitam. Ada satu tumpuk putih di kaki kanannya kalau tak silap. Jadi kata abang kita ni, bila nampak kucing tu dari jauh dia melihat saya dengan satu renungan. Tak tahulah Kisi, mungkin saya ada kelebihan. Bila kucing tengok saya tengok kucing balik, saya boleh tahu isi perasaan hati kucing tersebut yang seolah-olah dalam keresahan dan kelaparan. Jadi saya pun naik ke atas rumah. Saya berbual pada mulanya sebelum naik itu berjumpa dengan kucing yang sedang memerhatikan saya dari jauh. Apabila saya dekat dengan kucing tu, hairan. Selalunya, lazimnya kucing-kucing yang belum saya lihat pertama kali saya jumpa, bila saya dekat dia akan terus lari. Tapi kucing ni lain. Macam dah kenal dengan saya bertahun-tahun lamanya. Malah bila saya datang dekat, dia terus menghampiri saya dan menggesil badannya di kaki kanan saya. Jadi saya pun kata pada kucing tu, tunggu sekejap nanti saya naik atas ambil makan. Saya pun dengan segera Kisi, dengan beg kerja saya naik ke atas. Saya mandi, sambil mandi saya rebus 2 ekor ikan. Kemudian dah habis semua mandi, saya pun turun ke bawah. Bila turun ke bawah, nampak kucing tu betul-betul sedang duduk di bawah satu pohon. Saya pun memanggil, kucing tu nampak saya terus datang menghampiri saya. Saya bentangkan surat khabar, kemudian saya siat ikan-ikan tu dari tulang dan kemudian letakkan isinya, gaul, kasih dia makan. Wah Kisi, lazat betul, seronok kucing tu makan. Saya mengambil tulang tu, membuang tulang tu ke dalam tong sampah. Setelah kucing selesai makan sampai menjilat jari Kisi, saya pun angkat surat khabar tu, buanglah. Kemudian saya naik ke atas. Bila saya naik ke atas, kucing ni mengiau dan ikut saya dari belakang. Kucing ni ikut aku pula. Saya kata tak apa, besok nanti dia makan lagi dan mengiau lagi. Nak tak nak Kisi, saya pun masuk lift. Saya panggil dia, dia pun ikut saya masuk lift, naik ke atas. Sampai rumah, saya pun masuk ke dalam rumah. Kemudian kucing tu pun masuk. Dalam rumah saya ada lagi 4 ekor kucing yang lain. Bila 4 ekor kucing tu nampak kucing ni, seolah-olah memang tak puas hati, nak bergaduh Kisi. Biasalah Kisi, itu kan tabiat kucing. Nampak stranger yang tak dikenali, mesti akan timbulnya rasa nak bergaduh. Yang hairankan saya, selepas kucing hitam ni bersuara dengan garau, keempat-empat ekor kucing saya semua lari masuk ke dalam bilik. Handal betul kucing ni Tak apalah. Jadi saya pun bawa kucing ni pergi ke dapur. Saya ambil air, letak dalam mangkuk, berikan dia minum. Kucing ni minum Kisi. Nak dipendekkan cerita, dah pukul 11 malam, saya pun dah mengantuk. Keesokan hari harus saya tidur. Saya pun masuk ke dalam bilik. Saya mula lelapkan mata. Sedang saya baring, kucing hitam tu masuk ke dalam bilik saya, lompat naik atas katil dan baring di tepi. Wah, kucing ni lah yang paling peramah sangat, sampaikan baring atas katil tepi saya. Jadi tak apalah, dia pun katanya selisakan keadaan. Kemudian saya pun mula terlelap. Sekitar pukul 2 lebih pagi, saya terasa sejuk kerana tingkap tak ditutup hujan lebat Kisi pada malam tersebut. Kisi, apabila saya bangun dari katil, saya tutup tingkap bilik saya. Baru nak pusing balik, terperanjat Kisi. Dekat atas katil saya ada perempuan baju putih sedang baring. Ya Allah, benda apa ni? Saya keluar dari bilik. Saya terus pergi ke ruang tamu. Ketakutan, tak tahu nak buat apa. Kemudian saya buka lampu. Semua satu rumah lampu saya buka. Sampai lampu bilik saya buka, terperanjat. Kucing tu masih baring. Walhal awal tadi bila saya pusing, nampak susuk tubuh macam seorang gadis. Betul Kisi. Oleh kerana saya takut, saya pun masuk ke dalam bilik yang kucing saya 4 ekor sedang tidur. Saya ambil bantal dengan tilam. Kemudian saya baring. Kucing 4 ekor tiba-tiba datang rapat dengan saya. Kisi, kucing hitam yang saya jumpa nak masuk bilik tersebut tak boleh masuk. Sebab ada 4 ekor lagi kucing saya menghalang, seolah-olah nak bergaduh. Kisi, setelah lebih kurang 15 minit kucing-kucing dalam rumah mengiau tak henti-henti, kucing tu tiba-tiba lari Kisi. Lari entah ke mana. Saya pun bangun kejahkan dia. Sampai ke saat ini, bawah katil tak ada, dalam tandas tak ada, bawah meja tak ada. Satu rumah semua hilang. Hairan,
Walhal pintu rumah ditutup, tingkap depan pun tak buka. Mana dia lari? Itulah peristiwa pengalaman. Sejak malam itu, saya ni skeptikal ataupun katanya di sinilah saya ni rasa was-was dikit. Kalau nampak kucing hitam, saya tak berani nak sentuh. Terima kasih. Dan selamat tengah malam, Gisi. Itu dia saudara seorang pendengar kita yang memang gemah sayangkan kucing. Berpuluh tahun piara kucing, kasih kucing makan. Tiba-tiba tersempak pula kucing dangerous maximum ni. Dan bagaimana agaknya? Mungkin agaknya 4 ekor kucing yang dipelihara oleh cik abang kita tadi tu seolah-olah mengawal, menjaga keadaan supaya tuan rumah tak diganggu. Bagus kucing-kucing ni membantulah. Jadi bagaimana agaknya? Dan kucing yang dia jumpa di bawah kolong blok rumahnya tu, tiba-tiba bila 4 ekor tu nak menerkam, nak bergaduh lah, dia lari dan hilang. Sampai sekarang tak jumpa-jumpa. Tak tahu kucing tu hilang ke mana, lompat ke mana, dan menjadi satu tanda tanya. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hai, siapa tu? Ni Aim Kisi. Aim, buat panggilan dari mana Aim? Saya waktu daripada Masling Rumah Masling. Wah, tadi baru cerita pasal Masling betul Kisi, betul. Di rumah lah sedang mendengar Misteri Jam 12 tentang apa kisah nak ketengahkan? Di luar lah Kisi dengan kawan-kawan. Pengalaman apa ni nak ketengahkan? Silakan. Pengalaman ni saya Aim itu hari kita ada keluar kan, jumpa ni budak-budak suruh hunter. Pergi yang tempat di public poli belakang tempat yang hutan tu. Okey. Ni kita macam tak percaya kan Kisi kan, orang cakap pasal suruh hunter ni semua kan. Jadi saya pergi jumpa Angah dengan Abah ni semua kan. Tengoklah Kisi tempat sana. Jadi baru datang tak ada apa-apa lah Kisi kan. Kan tak percayalah. Tapi yang first time selalunya orang pergi ghost hunting ni bawa torchlight ni semua Tapi yang lain dia pasal dorang ni Kisi dorang tak pakai torchlight tau Kisi. Satunya. Habis terpanjang lah kan, masuk tempat gelap, jadi takut juga kan. Jadi yang Abah Suhanta ni dia bukakan hijab lah Kisi. Ni first time lah kan. Kali saya buka mata jam jalan tempat gelap tu lah kan, nak test lah, tengok percaya ke tidak. Ya Allah Kisi, bukan cakap nampak pocong, Pontianak Kisi, sebelah tepi bini saya ni. Itu saya tu macam terpanjak lah Kisi kan, macam pertama kali lah kan. Jadi macam dengar tak percaya kan. Tapi kalau dah terjumpa diorang ni, baru macam saya lampak lah Kisi live lah. Bila hijab dah buka, kita tengok ni tempat ni macam dah macam 3D tau Kisi. Dah macam 3D vision lah. Daripada situ lah Kisi kan, macam pengalaman saya lah kan. Ini orang cakap pasal Suhanta ini macam baru saya dah kenal diorang baru saya perasan lah yang apa yang saya dapat ni wujud lah Kisi. Daripada situ lagi, ya Allah Kisi, saya tengok budak-budak ni very daring lah Kisi. Diorang daring. Diorang macam eksperimen lah Kisi diorang buat. InsyaAllah saya dengar pun diorang punya nombor 2 nanti nak akan keluar insyaAllah lah Kisi. Ni benda lah Kisi, saya tak tahulah. Tapi apa yang saya dah experience dengan diorang ni Kisi, betul-betul nyata lah Kisi. Wujud lah benda-benda ni lah Kisi. Jadi pengalaman anda terima kasih Terima kasih Kisi. Kembali. Baik, yang lain boleh cuba hubungi saya di 669-11897. Saya akan berehat seketika. Sebentar nanti lebih banyak kisah akan saya ketengahkan. Antaranya di sini ada seorang ni daripada comel betul mana ni, Mariam katanya. Kesi, Mariam di sini, saya ni takut nak dengar MJ12 oleh kerana cuti sekolah ni ada juga kawan. Nenek saya lah satu-satunya orang dalam rumah dengan MJ12. Cuti sekolah ni lah dia best friend saya dengan bersama dengan nenek. Kisi boleh sebut tak nama nenek saya? Boleh sedap nama nenek Haja Kalsum bin Haji Suib yang sedang memantau mendengar siaran Misteri Jam 12 yang menetap di Teban Garden. Terima kasih kerana mendengar siaran ini bersama dengan cucu anda. Bagus itulah. Mengeratkan lagi hubungan silaturahim. Kalau nenek takut boleh peluk cucu. Cucu takut boleh peluk nenek. Macam itulah. Baik, sebentar nanti akan saya ketengahkan satu kisah ni. Mana tadi? Ini dia. Dah lama sebenarnya tak ketengahkan kisah tentang topik ni. Dan ini bukan topik, tapi ini adalah pengalaman kiriman email yang akan saya bacakan tentang susuk.
Susuk yang dipakai. Dan berikut kisah lebih lanjut tentang susuk akan saya bentangkan kepada anda sebentar nanti dalam rancangan Digemari Ramai Misteri jam 12. Dan jangan lupa untuk berikan ucapan anda untuk stesen Ria. Terima kasih pada Matcon. Wah, ada kek birthday untuk Ria 21 tahun gambar. Oh, terima kasih lah, susah je. Siapa lagi yang berikan ucapan untuk stesen Ria 897? Terima kasih pada Eddie anak Mat Saleh. Nama kencang katanya selamat ulang tahun Ria 897 FM. Terima kasih lah. Jadi jangan lupa untuk terus kirimkan ucapan-ucapan anda untuk stesen kesayangan anda, Ria 897 FM menyambut ulang tahunnya yang ke-21 tahun. Baik, terima kasih bagi anda yang telah memberikan ucapan untuk stesen Ria 897. Ya, tadi saya tersasul, tersalah cakap. 21 tahun betul, 1990. Itu yang salah, 1991. Tengoklah. 1990. Dan sampai ke saat ini 21 tahun. Tahun lepas menyambut ulang tahun yang ke-20 tahun tu, di mana kita ada acara juga seperti birthday bash. Ingat lagi tak di Republic Poly, dan juga banyak lagi acara-acara telah pun berlaku. Dan tahun ini juga banyak perkara istimewa akan bersama anda. Antaranya konsert MG12 walaupun dirancang untuk tahun depan 2012, tapi perancangan tu produksinya dah bermula tahun inilah. Penggambaran dah siap, dah habis, dah selesai, dan post production pun dah habis. Awal tadi saya dengan Al-Hafiz ni, Al-Hafiz ni merupakan kawan barulah. Duduk babe depan komputer. Saya betul tadi bukan senang. Ada orang kata jadi DJ ni duduk berbual dah bukan. Kita juga banyak kerja-kerja yang lain untuk temu bual, jumpa penaja dan sebagainya. Dan antara kerja yang kita buat, saya buat tadi, bangun pukul 10.30 pagi. 10.30 pagi dah bangun. Macam mana tu? Saya balik tadi waktu subuh saya balik itulah. Lepas subuh tidur sampai pukul 10 pagi bangun. 10 pagi tu saya belum tidur lagi. 10.30 pagi saya bangun, mandi. 11 pagi sampailah saya masuk kerja. 9.30 malam tu video editing. Duduk depan komputer tu edit video, masukkan efek, masukkan sound, macam itulah. Ini DIY. Nak panggil syarikat-syarikat ni maklumlah tengah budget constraint. Jadi walaupun pun saya rasa lakonan DJ Ria ni memanglah baik betul lah. Betul sangat-sangat. Tak semua yang berlakon. Saya tidak berlakon dalam filem pendek ni sebab sibuk jadi bapa pengantin. Maklumlah konsert MG12 akan berlangsung kan. Jadi kena dapatkan teman-teman rakan-rakan artis untuk menyampaikan lagu, pilih lagu dan sebagainya. Jadi kalau yang dah beli tiket, saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Ada dengar-dengar sampai beli 6 keping tiket. Terima kasih bagi anda yang telah pun mendapatkan tiket konsert MG12 Misteri jam 12 Jangan Takut Hantu yang akan berlangsung pada 1 Januari 2012 di Fort Canning 8 malam sampai 10 malam. Datanglah beramai-ramai. Kalau anda penyokong Misteri jam 12, pastinya anda datanglah berikan sokongan anda. Selain daripada tengok konsert, ada juga pertandingan projek rentak peringkat akhir. 3 kumpulan ataupun 3 peserta akan buat persembahan. Ada juga filem pendek lah yang akan ditayangkan, lakonan DJ Ria 897. Kalau ni berjaya, ramai yang suka, saya nak cuba sarankan pada bos lah, kita buat filem panjangnya 1,5 jam, kemudian premier dekat wayang. Kau wayang Golden Village janganlah tak nak beli pun. Saya ada satu teater ni, saya dah tengok, dah survey dah. Burung terbang dipipiskan lada. Tapi betul ada satu teater ni di Singapura, di lupa nama tempatnya tu. Ada teater sitting boleh tengok ada layar perak, cantik sangatlah. Wah, kalau dapatlah best ni. Baik, siapa kalau mungkin DJ Ria berlakon satu filem panjang ni, siapa nak jadi hantu? Angkat tangan Baik, 669-11897. Tapi sekarang saya akan kongsi bersama anda ini tentang susuk yang diceritakan oleh seorang pendengar. Dan anda nilaikan sendiri, anda berikan pendapat pandangan anda selepas kisah yang saya bakal ketengahkan untuk anda. Terima kasih bagi anda yang telah pun berikan ucapan untuk Ria. Selamat ulang tahun yang ke-21. Pada Coki, terima kasih. Kepada Muhammad Naim, terima kasih. Pada Atib The Rock, pada Faizal bin Zainal, siapa lagi ni yang kirimkan lagi? Abby Liz lah, dan macam-macam lagi lah ucapan. Terima kasih lah. Rose Liana, Jeffrey, apa ni katanya, Mi Radio ada masalah lagi sih. Oh, Mi Radio masalah biasalah tu, banyak sangat tune in tu, macam mana. Okey, 669-11897.
Mendengar Misteri jam 12. Selepas ini saya janji akan jawab panggilan anda sebab malam ni saya katakan lebih banyak panggilan daripada kiriman-kiriman yang akan saya ketengahkan. Berikut kiriman email seorang pendengar yang beritahu saya kisah berkhabar, khabar baik. Tolong ketengahkan pengalaman tapi jangan sebut nama di email. Itu nama sebenar saya dan saya tidak ingin orang yang mungkin sedang mendengar rancangan ini tahu tentang apa yang saya nak ketengahkan. Gunakan nama samaran Julie. Baiklah. Julie ingin ceritakan tentang seorang rakan ataupun acquaintance. Kawan kerja tapi tak rapat. Macam itulah. Namanya S, seorang gadis. Julie dan S, mereka berdua adalah seorang pramugari ataupun air stewardess. Bertugas bersama dengan salah sebuah syarikat penerbangan. Di sinilah mungkin SIA, mungkin Silk Air, mungkin Qantas dan sebagainya. Tak nak beritahu anda syarikat mana, tapi salah sebuah syarikat penerbangan. Kisah yang Julie bukan nama sebenar nak ceritakan. Katanya di sini, saya ada seorang teman namanya S. Acquaintance, bukan kawan rapat pun. Kami cuma berjumpa di tempat tugas, senyum angkat tangan. Kalau sama flight kami, yalah jadi cabin crew sama. Kalau tidak, tidaklah. Tapi Kisi, teman saya nama S ni, orangnya cantik sangat. Saya sebagai seorang wanita, kalau dah cakap dia cantik, memanglah cantik orangnya. Sehingga kan ramai Kisi, passenger, kalau saya flight sama dengan beliau, ramai sangat akan memerhatikan dia. Kadang-kadang timbul juga rasa cemburu. Tapi rezeki dia lebih cantik dari kita. Yang penting kita buat tugas Kisi. Selain dari itu juga ada Kisi, pilot-pilot yang beberapa kali cuba berkenalan dengan beliau. Dan sehinggakan satu hari, apabila entah macam mana tercetus pula salah seorang teman lelaki satu kabin ni menceritakan sebab dia ni beberapa kali nak cuba berpacaran lah untuk menjadikan si budak S ni kekasihnya. Budak S ni tolak. Maklumlah Kisi, kalau dah boleh dapat pilot, siapalah nak cabin crew? Kata Julie bukan nama sebenar. Jadi si budak S ni lepas cintanya ditolak, mulalah dia buat cerita. Dia mula katakan pada saya yang si budak S ni pakai susuk sebab tu dia lawa, ramai orang terpikat. Pada mulanya saya tak percaya. Saya tolak segala tuduhan yang rambang. Dan dia kata betul dia pakai susuk. Jadi akhirnya Kisi, satu hari ini saya dapat tahu yang saya satu flight cabin crew dengan budak S, dengan juga si mamat yang cinta ditolak. Jadi mamat ni datang bawa daun. Saya tanya ni daun apa? Daun kelo. Buat apa? Kau cuba taruh depan pintu sana, nanti kau tengok apa jadi. Jadi saya pun ambil dan saya tanya lagi, kenapa taruh depan pintu? Mak aku cakap, kebanyakan orang pakai susuk takut nak langkah daun ni. Kau cuba taruh. Jadi saya pun taburkan daun tersebut betul-betul dekat pintu belakang kapal terbang. Apabila Kisi, si budak S ni sedang berjalan, dia terpandang bawah nampak daun-daun kecil ditaburkan. Dia terpekik sekuat-kuatnya Kisi. Jadi bila ramai teman-teman yang lain, termasuklah passenger dalam kapal terbang, pusing ke belakang tengok dia, tercungap-cungap. Rupa-rupanya dia buat cerita Kisi. Semua perhatikan dia. Dia pun duduklah dekat satu tempat duduk yang kosong. Bila ditanya, saya dengan budak lelaki ni betul-betul di hadapannya. Seorang lagi cabin crew tanya, what happened to you? Dia kata dia nampak lipas. Nampak lipas Kisi. Dia tunjuk-tunjuk dekat sana. Budak lelaki ni pun nampak daun. Dia angkat daun tu, kutip dia buang. Barulah konon-konon dia baik daripada nampak lipas tu, kata Julie. Rupa-rupanya budak ni cantik, lawa, ramai yang tengok. Betul lah kata si mamat ni, mengenahkan susuk. Bagaimana Kisi? Kalau Kisi tak tahu, saya boleh kirimkan gambar. Kisi kalau tengok mesti terpikat. Tapi ingat Kisi, itu yang Kisi nampak di luaran. Di dalamnya tidak ada sesiapa pun yang tahu. Baik, sekarang ni saya nak tanya anda. Dalam cerita yang dikirimkan oleh Julie ni mengajar kita banyak perkara. Banyak pengajaran. Satu ni, tengok orang tu lawa, cantik, mungkin dia cemburu sikit lah. Dia mengaku dia cemburu. Perhatian semua pergi dekat budak S ni. Satu lagi pula, si mamat ni tak ada nama. Dia tak boleh tahu lah siapa nama mamat ni. Seorang lelaki yang pernah yang pernah suka lah pada budak S ni.
cinta ditolak, sour grape. Hidung tak mancung, pipi push-push. Ya, nose not high, cheek push-push. Itulah maksudnya, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Orang tak suka, kemudian carilah macam-macam teknik dia cari hanya untuk menjatuhkan orang. Yang ketiga ni, budak yang pakai susuk ni lah. Untuk mendapatkan perhatian orang-orang yang sewaktu dengannya. Dalam cerita ni, apa pendapat pandangan anda? Ya, tak entahlah Hairan. Rezeki awak makan, rezeki dia makan, macam itulah. Dan yang paling saya rasa bunga dalam sini adalah jejaka ni lah. Setelah cinta ditolak, nak buruk-buruk ke orang. Sanggup dia cari ni. Bawa daun kelo lagi. Kemudian dia tak buat. Dia suruh Juli taburkan daun tu depan pintu. Pandai pula Yalah, takut nanti nama busuk. Macam itulah. Jadi inilah manusia, macam-macam warna dalam dunia ni. Harus kita berwaspada dengan siapa kita berkawan. Terima kasih Juli di atas pengalaman anda dan mengajar kita banyak perkara tentang kehidupan dari pengalaman anda. Okey, 669-11897 bersama saya Dujung Talian. 669-11897. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Halo, selamat pagi. Selamat pagi, siapa bercakap ni? Nama saya Mansur. Cik Mansur buat panggilan dari mana ni? Daripada kawasan Yishun, tapi saya pemandu taksi lah. Pemandu taksi. Sedang bertugas ke malam ni? Ni saya pun tengah berhenti kat daerah Yishun juga. Ini dah berapa tahun Cik Mansur pandu taksi ni? Hampir 15 tahun. Wah, lama tu Jadi macam saya boleh katakan macam-macam jalan lorong Cik Mansur dah keluar masuk lah Alhamdulillah lah. Ini sebelum Cik Mansur bercerita ni, saya nak tanya soalan ni. Perkara tempat paling ganjil waktu malam yang pernah anda hantar di mana? Pernah ada orang minta pergi tanah perkuburan waktu malam? Perkuburan tak lah. Tapi ada juga di kawasan KC bekerja tu lah. Situ ada kubur Cina kan. Situ ada beberapa buah rumah. Ada satu rumah tu memang buruk lah. Orang itu yang kira malam jugalah Jaya hantar. Jadi pengalaman Cik Mansur tentang apa? 15 tahun ni memandu taksi. Silakan. Okey, ini pengalaman penumpang saya lah. Okey. Kalau bohong dia, bohonglah saya itulah. Okey, dia ni pun kawasan Marsiling lah. Saya pernah ambil dia di Marsiling MRT. Dia nak pergi dekat lah. Dia bilang, bang jangan marah, jangan dekat je lah. Ini warga India lah, Singapura ni orang lah, lokal lah. Dia bilang, waktu dia jalan ni kawasan, saya dah sampai tu Simpang, dia bilang saya tak mau jalan sini lagi pasal saya kena kacau, dia bilang. Dia bilang, apa kacau? Ni lah pokok ni atas dah ada dia macam apa, umpan ketawakan dia lah. Dia tengok rupanya checkpoint dia bilang. Pasal dia malam dia dah tak nak jalan itu lagi. Dia naik taksi, dia jauh dekat pun minat pun minat lah, dia bilang. Tak kisah, dia bilang. Jadi dia ternampak lah checkpoint tu ketawakan dia, kacau dia lah. Pasal dia jalan bawah pokok tu kan. Dia kena kacau tu pasal dia tak nak jalan lagi, walaupun dekat jugalah, dia bilang gitulah. Jadi pengalaman anda ada Cik Mansur memandu taksi waktu malam ni, ada tak rasa-rasa kadang-kadang macam ada orang duduk di belakang tu? Itu biasalah. Memang ada pemandu taksi yang beritahu, memang ada taksi. Itu lah yang boleh rasa tiba-tiba rumah meremang lah. Saya pun ada pengalaman jugalah. Tentang apa, silakan. 2 tahun lepas apa berlaku, silakan Cik Mansur. Saya memandu di kawasan Pasir Panjang. Jadi menuju ke bandar lah, jalan 2:30 pagi gitu. Halo? Silakan teruskan. Teruskan. Jadi saya memandu di lorong tengah. Ada di depan saya ada traffic light, 2 traffic light junction lah. Saya dah nampak ada satu orang berdiri di bahagian tengah jalan. Dia bawa highway, West Coast Highway tu lah. Jadi saya pun impik ke kiri. Pasal dalam mana tahu dia kalau lampu merah saya berhenti. Memang betul bila saya sampai itu traffic light, lampu pun tukar merah. Jadi saya pun berhenti. Saya ingat orang ni nak menyeberang lah, nak naik taksi pasal 2:30 pagi kan. Jadi bila saya toleh ke kanan, saya tengokkan dia. Dia pun tak menyeberang lah. Dia perhatikan saya. Saya pun tengok dia macam orang ni bahasa orang warga Afrika lah, kulit hitam lah. Saya tenungkan dia, tengokkan dia, kenapa dia tak nak menyeberang saya tengok muka dia, dia ada macam rupanya macam marah, bengis. Gitu jugalah. Bila saya pun tenung, tiba-tiba ada satu taksi pun datang sebelah saya, lindung lah arah perhatian tu lah kan. Dia terlindung saya pun saya sadar lah. Saya pun tiba-tiba sadar,
Saya tengok pemandu teksi tu, dia tengokkan saya. Saya tak ada apa-apa. Lampu hijau, lampu pun tukar hijau, saya pun jalan lah. Itu mungkin itu macam lembaga hitam lah gitu. Di kawasan Pasir Panjang lah. Itulah pengalaman saya lah. Terima kasih Cik Mansur dan selamat bertugas. Ya, terima kasih. Kembali. Baik, saya akan terus jawab panggilan anda. Hubungi saya sekarang 669-11897. Selanjutnya kisah yang ingin saya sampaikan teman-teman MJ12. Kisah berikut ini datangnya daripada Kak Ana. Kata Kak Ana, apa khabar Kisi? Khabar baik. Kakak ingin ketengahkan berkongsi satu peristiwa. Dalam rumah kakak Kisi, cuba Kisi bayangkan. Waktu malam sedang tidur terbangun kerana ada bau yang menakutkan. Dalam rumah bau pacai. Sebenarnya kata Kak Ana, bau pacai ni kakak dah bau pun bila kakak balik tugas dari tempat tugas sekitar jam 11 malam. Dalam lift Kisi dah mula bau pacai. Jadi fikirkan mungkin agaknya ada orang meninggal ke, naik lift ke, tak tahulah. Jadi kakak pun tak indah, kakak pulang ke rumah, mandi kemudian tidur. Bila terbangun tu sekitar pukul 3 pagi, kakak terbangun kerana tersedak. Bila bau Kisi, satu rumah bau pacai. Perasaan takut mula timbul. Kakak ketuk pintu bilik anak. Anak buka pintu, anak gadis lah, dan tanya kepada kakak kenapa. Kakak tanya, Nur, kau ada bawa apa-apa tak? Anak kata, bawa apa mah? Bau pacai. Mama ni meripik lah. Pagi-pagi buta macam ni cakap macam ni. Betul lah. Katanya sini betul Nur. Kata Kak Ana kita lah. Mama bau pacai. Tak apa lama. Anak kakak bila dengar macam tu, terus dia kata nak tidur dengan kakak. Baiklah. Jadi kakak pun angkat bantal dia dan kami berdua masuk ke dalam bilik kakak lah. Dia tidur sebelah dalam, kakak tidur sebelah luar. Beberapa minit kemudian dia dah terlelap, Kisi dah tidur dan nyenyak pun. Kakak masih terkebil-kebil, matanya mengantuk tetapi masih lagi terganggu dengan bau pacai yang begitu kuat kakak dapat rasakan dalam rumah. Sampailah Kisi, apabila kakak nak bangun dari katil, nak tutup pintu bilik, kakak patah balik menuju ke arah katil. Alangkah terperanjatnya di bawah katil kakak Kisi, nampak macam ada bantal peluk warna putih. Faham-fahamlah Kisi apa yang kakak maksudkan ya. Bila nampak kakak terkejut. Betul Kisi, katanya di sini kakak tak bohong, sumpah Kisi. Bila dah nampak benda tu, kakak terus lari lompat atas katil. Betul benda tu Kisi, putih, diikat macam makhluk pocong. Tak tahu dari mana dia datang. Dan keesokan harinya, bila waktu subuh kakak dah solat tu, kakak tak berani solat dalam bilik Kisi, takut terganggu. Solat dalam bilik anak. Anak tanya, kenapa solat bilik orang? Oh, kakak cuma mengatakan tukar angin saja. Itulah pengalaman. Terima kasih dan selamat tengah malam. Katanya di sini sekarang ini sedang dapatkan hikmat. Oh, jangan sebutkan namanya Kisi, malu. Dia ketawa hikmat ... untuk simah rumah kakak. Bagus Kisi orangnya. Terima kasihlah. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman anda. 669-11897. Pendengar dia 897. Kita bersama dengan pendengar kita di hujung talian. Hello, selamat pagi. Siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Selamat berkenalan. Selamat berkenalan. Ini Kak Novita. Kak Novita. Saya. Buat panggilan dari mana Kak? Daripada rumah di Admiralty. Admiralty. Pengalaman tentang apa Kak? Silakan. Boleh tak cerita pasal adik? Pengalaman adik. Pengalaman adik boleh, silakan. Terima kasih. Silakan. Okey, satu hari tu dia kerja petang je sih. Dia kerja petang, dia balik. Dia salah kesebelasan. Kerja kat hotel. Lepas tu dia balik ke sini. Dia berhenti dekat bus stand yang rumahnya dekat Bukit Panjang adik saya ni. Lepas tu dia jalan. Dia tengok satu tempat tu ke sini. Macam berangin tu ke sini. Macam ada macam buah itu macam goyang sendiri. Saya cerita dengan cik saya sendiri menjaga sih. Allah. Habis dia jalan ke sini. Dia jalan dia rasa macam ada benda ikut dia daripada belakang ke sini. Terus dia tengok, dia pusing mata kiri kita macam boleh tengok daripada tepi tu kan ke sini. Jadi dia tengok benda tu, cik pun tu kat belakang dia. Jadi dia tawarkan je lah, dia jalan terus ke sini. Lihat 2-3 rumah tu baru rumahnya. Dah saatnya kan. Lepas tu dia nak naik, daripada jauh tu dia nak naik lift lah rumahnya. Rumahnya tinggal 4 ke sini. Lepas tu dia nak naik. Sekali benda tu ada kat depan lift tu, ke sini. Diri kat situ, dia diri dekat depan lift tu kan. Dia tunggulah tu
Dia kat depan lift tu. Casey sekarang adik saya ni nak naik rumahnya. Rumahnya tingkat 4. Lepas tu dia duduk kat tepi tu. Dia isap rokok lah Casey. Dia duduk kat tepi tu adik saya. Dia tengok berapa lama Casey. 1 jam ke 2 jam tu. Benda tu masih kat situ Casey. Lepas tu mata adik saya macam terlepas pandang kat tepi kanan lah. Lepas tu belok kiri balik. Tengok kat rumah tempat lift tu. Masih ada lagi Casey benda tu. Lepas tu kejap lagi dah hilang. Dah hilang, lepas tu dia naik lagi sini naik liftnya. Lepas tu rumahnya corner sebelah ujung. Jadi bila Pak keluar lift tu, keluar sebelah kiri tu nak kena jalan terus. Depan 2-3 rumah tu corner baru rumah dia terisi. Jadi dia dah keluar daripada taksi tu. Daripada lift tu. Dia keluar, dia belok kiri tu. Benda tu ke atas buluh jiran dia duduk kat atas tu. Bergoyang Casey, dia macam bergoyang gitu kakinya, dia punya rambut tu macam melayang-layang lah Casey. Habis adik saya macam mana? Tawarkan je lah jalan. Adik saya lelaki, anaknya yang pula 4 perempuan kat rumah. 4 perempuan sama masuk isterinya lah. Jalan je lah Casey, adik saya tawarkan je. Lepas tu dia cerita dengan saya macam mana, saya tanyalah macam mana dia punya bau lah kan. Adik saya cakap sampai tak boleh cakap lah bau dia cakap. Dia tawarkan lah Casey jalan kat depan rumah jiran dia tu Casey. Dia ada tanam pokok Cina, ada pokok macam pokok buluh yang halus tu tak Casey. Lepas tu dia turun jalan Casey. Dia jalan kat rumah dia, dia baca dia jalan. Benda tu masih tak berjalan, dia jalan pastai depan benda tu Casey. Jalan lah terus jalan depan rumah dia, terus benda tu dia baca lah agaknya adik saya, terus benda tu macam angin gitu lah, terus macam jalan belakang dia tu terus hilang. Adik saya demam sampai 2 hari Casey masuk hospital. Itulah pengalaman saya Casey. Terima kasih Kak. Terima kasih Casey. Kembali itu dia pengalaman akak kita dia sedikit nervous lah, macam gementar sikit nak telefon tu. Dapat dengar dari suara maklumlah pertama kali tembusi bilik siaran. Terima kasih bagi anda. Dan yang ini daripada siapa ni? Lutfia. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya ni pendengar baru Casey. Baru 2 minggu dengar rancangan ni dah mula berkenan Casey. Sekarang ni saya ada masalah. Masalah tidur lambat. Masuk kerja pukul 9 pagi. Tolonglah Casey, apa boleh saya buat? Oh, senang. Boleh dengar YouTube. Sekarang ni banyak kawan-kawan kita yang baik hati lah yang telah pun rakamkan rancangan ni kemudian satu persatu. Oh, kalau awak tengok YouTube ni sistematik, baguslah. Saya tak pasti siapa, tapi sebenarnya ada beberapa pendengar lah melakukan kerja amal ni bagus. Dia membantulah mereka yang bertugas pada pagi hari tak dengan jam 12 ni. Ada macam ikut tarikh macam mungkin hari ini mencerita 12 Disember 1 Disember 2011 macam itulah. Jadi kemudian dia pecahkan pada part 1, part 2, part 3, part 4, part 5. Jadi terima kasihlah pada yang telah pun melakukan kerja. Sebab saya terima ada beberapa email saya terima mengucapkan terima kasih pada saya dan saya dah pun balas, saya kata bukan saya yang buat. Yang buat tu adalah pendengar yang suka dengan rancangan ini dan ingin berkongsi lah, menyenangkan lagi mereka yang mungkin tinggal jauh ataupun waktu tu berbeza lah. Kalau Singapura macam ni mungkin waktu anda di sana waktu tidur dan sebagainya. Terima kasih. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman-pengalaman misteri anda sebentar nanti. Macam-macam kisah saya terima malam ini. SMS akan saya semak juga. Mungkin ada pendapat, pandangan dan ucapan-ucapan untuk Ria 897 yang telah pun disampaikan, juga ucapan terima kasih dari saya. Baik, macam-macam kisah saya terima dan terima kasih di atas maklum malas anda yang sukakan dengan rancangan Misteri Jam 12. Saya ada juga, saya dapat berita pendengar-pendengar dari Malaysia yang bertugas di stesen Paminyak. Kisi, tempoh hari abang pergi tempat minyak Kisi. Stesen Paminyak ni. Ini dia cerita pada saya. Beliau dengan isteri pergi isi minyak lah di salah sebuah stesen di seberang tambak ni. Kemudian isterinya masuk tandas. Pada mulanya tak berapa perasan mendengar rancangan Ria sebab lagu sedang berkumandang. Dan apabila tiba-tiba isteri dalam tandas tu dengar bunyi orang mengilai, dia lari keluar. Kata beliau, isterinya lari keluar sampai kat kereta. Rupa-rupanya buka radio Misteri Jam 12.
Dahsyat begitu kuat dia buka terima kasihlah kerana buat macam tu Baiklah, kiriman-kiriman yang ini katanya, Wan, saya pun skeptikal dengan kucing hitam. Bila jalan nampak aja saya tukar jalan kisi alternatif. Oh, ini tentang kisah kucing tadilah. Yang ini Mak Tocang, selamat hari ulang tahun Ria yang ke-21. I love you Radio Ria. Terima kasih lah. Yang ini pula teman-teman yang lain berkongsi pengalaman, pendapat, pandangan ni. Okey, kisah-kisah yang saya terima di sini. Ramai yang berikan ucapan untuk Radio Ria ni. Syarani juga katanya semoga Allah selamatkan kamu. Terima kasihlah. Terima kasih juga pada Noi yang kirimkan ucapan untuk Ria dan katanya extend MG12 lah sampai pukul 3 boleh. Dalam ucapan ada permintaan nampaknya ya. Terima kasih Syarani. Yang ini Rok ada soalan. Rok tanya, selamat pagi Casey, saya ada soalan lah Casey, mengenai toyol. Jika rumah seseorang itu ada membelah seekor kucing, adakah toyol tu tetap akan masuk ke dalam rumah tersebut dan mencuri duit kepunyaan tuan rumah? Mungkin boleh dapatkan pendapat dari pakar. Sekian, terima kasih. Jadi ada nak beri penjelasan, adakah toyol ni takut dengan kucing? Macam mana agaknya? Katanya di sini dari pendengar kita, Casey, cerita malam ni seronok betul mendengar sekarang ini. Nak cuti sekolah dengan anak-anak semua suka Casey. Kalau tidak, setiap hari Jumaat dia dapat dengar MG12. Syabas kepada Ria, terima kasih. Baik, Casey, orang selalu cakap semah rumah, tapi saya pernah dengar satu ustaz ni cakap semah tu namanya jin. The correct word is bersihkan rumah. So betul ke tak ni? Dari Noi Omarion. Tak tahulah, tanyalah mereka. Kalau orang ustaz cakap macam tu, betul lah Tapi kalau nak, bolehlah tanya second opinion. Ustaz ni pun macam-macam ada kata yang ni boleh, ni tak boleh. Jadi boleh tanya ustaz-ustaz yang lain lah, sampai dapat sepakat satu. Mungkin bolehlah buat anda rujuk pada beberapa yang lain. Tak tahulah semah ni boleh ke tak. Yang ini teman kita pengalaman, ni dah baca all tadi. Baik, kiriman yang dikirimkan pendengar kita selanjutnya daripada Ida. Apa khabar Kisi? Khabar baik. Ida nak ketengahkan satu peristiwa. Pengalaman yang menyeramkan, yang menakutkan ini berlaku apabila Ida sedang tunggu suami. Waktu itu Ida memandu. Suami Ida katanya malas nak memandu. Dan bila Ida nak balik rumah, hujan selebat-lebatnya. Telefon suami nak balik macam mana? Dia kata naik bas. Bila dengan suami naik bas, kesian pula Kisi. Jadi Ida pun kata tak apalah, nanti mama fetch abah. Dan suami kata pada mulanya tak nak menyusahkan. Oleh kerana Ida memang berkeras cakap nak jemput suami, jadi bolehlah. Ida habis kerja pukul 6 petang. Suami pula habis tamat tugasnya 7:30 malam. Dan suami Ida bertugas di salah satu factory berdekatan dengan Mandai Road. Betul Kisi, factory lama. Jadi bila sampai di sana, 7 suku malam, memang seram, sunyi sepi dibuatnya. Apabila sedang Ida duduk di dalam kenderaan, sedang bermain dengan telefon menantikan suami keluar dari pejabatnya, tiba-tiba terperasan depan Ida ni ada orang berdiri di tepi road. Road yang dia diri ni memang tak ada kereta lalu, sebab road ini road masuk ke dalam. Jadi bila sedang main game ternampak wanita tu berdiri, perhatian pun tumpulah kepada wanita tersebut. Casey, kalau kita berdiri 5 minit 10 minit tak bergerak, satu tangan kaki tak bergerak, tak bernafas, tu mustahil. Macam itulah. Dalam masa 5-10 minit tu Ida duduk sambil memerhatikan dia dari jauh. 10 minit itulah seolah-olah dia berdiri macam patung Casey. Lama-kelamaan menjadi takut. Terus telefon suami, tanya di mana. Dia kata tu kat belakang. Jadi bila tengok pusing belakang, tengok suami sedang berjalan. Pusing depan, tengok perempuan tu dah hilang. Begitu cepat Casey. Cuba anda bayangkan begitu cepat wanita tu lesaplah. Walhal tak ada kenderaan yang lalu, sebab jalan tu kalau masuk lagi dalam merupakan dead end lah, ataupun jalan mati, kata Ida. Kemudian bila suami sampai, suami pun kata tak apa, biar dia pandu. Dalam keadaan hujan, Ida keluarlah dari kenderaan, gunakan payung yang dipegang oleh suami. Suami masuk dalam kereta, Ida pun masuk dalam kereta, kemudian berlalu pergi. Suami jalan ke depan sikit sebab nak buat 3-point turn. Depan tu jalannya agak luas. Bila sampai depan, Ida tengok betul-betul Kisi, dekat tepi jalan di mana wanita yang tadi Ida nampak. Kisi tak tahu Ida nampak apa. Ida nampak ada beberapa joystick yang dah pun dibakar
Tapi oleh kerana terkena hujan, dah pun basah. Kemudian ada buah oren, ada seolah-olah macam 2 cupcake, dan seolah-olah ada macam foto frame gambar muka seseorang. Tapi Ida tak nampak. Cuma nampak barang tu saja, gambar, tak dapat lihat wajah siapa. Tapi memang menyeramkan, Casey. Memang menakutkan. Adakah wanita yang Ida nampak berdiri di tepi jalan tu merupakan mangsa kemalangan, orang yang mati dekat kawasan tu sehingga akan mengganggu pekerja-pekerja Cina? Sebab itulah dijadikan mereka menjalankan satu ritual seolah-olah memuja benda ni supaya jangan ganggu, atau macam mana? Terima kasih dan juga selamat tengah malam, Kisi. Baik, oh ya, saya hampir terlupa nasib baik ingat. Esok saya tidak bertugas. Hari Jumaat saya tidak bertugas. Hari Ahad saya tidak bertugas. Hari Sabtu dan Ahad saya akan bersama dengan rombongan pendengar-pendengar Ria yang akan berangkat ke Pahang Rompin. Akan menginap di salah sebuah resort di Pahang 2 hari 1 malam, dan ada night walk. Wah, night walk tu kawasan tu dikatakanlah banyak sejarah dan kalau ada kesempatan gitu, kita akan duduk ramai lah. Kita akan cerita seram, campfire macam tu. Sebab saya dah pun minta izin lah dengan tuan pengendali percutian ini untuk sebenarnya selepas makan tu disuruh duduk dalam ballroom. Jadi saya kata, kenapa duduk dalam ballroom? Dah terang-terang dah adventure macam ni duduklah dekat padang, kita duduk beramai bawa tikar mengkuang bercerita seram-seram macam tu lah. Dan hari Isnin tidak bertugas, hari Selasa tidak bertugas, dan akan insyaAllah saya kembali pada hari Rabu hadapan nantilah. Jadi lebih kurang 6 hari berturut-turut saya tidak akan ke udara. Jadi semoga anda sedia maklum. Baik, saya akan terus berkongsi pengalaman. Dan kalau tadi kisah tentang seorang akak kita dari jauh nampak perempuan tu berdiri tepi jalan, mencurigakan dalam keadaan hujan. Wanita tu berdiri 5-10 minit tak bergerak pun, macam patung dia berdiri. Suami belum sampai, telefon, pusing belakang, tengok suami, tengok depan balik, wanita tu dah hilang. Bila suami gerakkan kenderaan ke hadapan sedikit, baru dia nampak di atas lantai, betul-betul tepi jalan tersebut, ada joystick, ada cupcake, ada gambar frame yang diletakkan. Adakah ini mungkin kawasan tu ada kematian yang menakutkan, berlaku kemalangan berlaku di sana sehingga kan roh ni tak tenteram ke? Tak tahulah. Ini mungkin kepercayaan orang-orang Cina lah jadi bila roh tak tenteram mengganggu para pekerja di sana, ternampak ke diganggu, jadi mereka mengadakanlah ataupun membuat offering pada roh yang tak tenteram tu. Jadi itulah kisah yang diketengahkan oleh pendengar kita. Baik, yang lain-lain juga di sini. Kisi tak berani nak extend pukul 3 pagi, kira overtime. Boleh claim dengan Hasan Saleh cakap senang. Salam kopi Halia, terima kasih pendengar-pendengar yang lain berkongsi pengalaman. Terima kasih banyak ni. Ada daripada Aaron, katanya Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya ada sebuah pengalaman seram yang berlaku di Woodlands. Katanya di sebuah semak samun di sebelah street soccer court ni, waktu kejadian itu berlaku, saya dengan adik saya sedang mengayuh basikal. Waktu pulang ke rumah dari kedai dalam pukul 1.30 pagi lah. Waktu tu kejadian sangat sunyi. Katanya keadaannya sangat sunyi sampai tidak kelihatan sesiapa pun. Tiba-tiba saya dan adik saya terdengar suara seorang perempuan mengilai sangat kuat, Kisi, dan nyaring dari belakang kami. Alangkah terperanjatnya kami ternampak macam ada seorang gadis lah, seperti makhluk ni katanya Cik Pun sedang terbang di kawasan itu. Saya kayuh dengan cepat sambil kami baca apa yang kami tahu. Apabila adik saya hendak toleh untuk melihatnya, sedang menyangkung di bawah pohon yang tebal. Alhamdulillah, Kisi, saya dengan adik saya pulang dengan selamat. Dari hari itu saya dengan adik saya sudah serik untuk keluar waktu malam. Ya ke serik? Yang ini kiriman-kiriman yang lain saya akan bacakan. Ada kata, Kisi, wah, nak kirimkan gambar stewardess yang lawa tu, boleh juga, Kisi, saya nak tengok. Mana boleh Kalau dah kirimkan gambar tu, orang dah kenal, itu kan mengaibkan orang. Tak boleh lah. Setakat berkongsi tahu tak apa. Asalkan kita tak tahu siapa orangnya, sudahlah. Terima kasih. Adakah patut dia nak suruh saya tengok gambar Nanti Kisi tengok, mesti Kisi terpikat.
Tak boleh setia pada yang satu. Baik, saya akan terus berkongsi pengalaman anda. Yang ini daripada ini dia. Katanya Kak Kamariah, Casey, mak kakak ni dari tadi suruh SMS Casey. Tolong bacakan. Mak kakak ada pengalaman Casey. Orang-orang tua ni memang dahulu dia tinggal di salah sebuah kampung dekat Gilang Serai, dan pengalaman yang menyeramkan ini berlaku ketika mak sedang jemur pakaian selepas sembayang ataupun solat maghrib lah. Pakaian dijemur tu di luar rumah, dan ini kerana awal tadi dia terlupa, dan oleh kerana takut baju-baju tu bau, dia pun malam tu selepas maghrib keluar belakang rumah tu ada tempat sidai baju, dia pun menjemurlah pakaian yang telah pun dibasuh awal tadi. Sedang dia jemur pakaian, dia terdengar Casey bunyi psst, psst. Jadi mak kakak waktu itu pusing, tengok sekelilingnya. Pada mulanya dia fikirkan ayah lah yang memanggilnya, tapi bila tengok di kawasan rumah tidak ada orang pun, dia teruskan menjemur pakaian lagi. Kemudian psst, psst. Jadi akhirnya mak kakak Casey adalah sedikit yang dia belajar. Dia pejamkan mata, dia baca surah Al-Baqarah. Kemudian dia buka mata, dengan izin Allah katanya, tolonglah nampakkan apa yang terselindung. Casey nak tahu tak apa yang mak kakak nampak? Betul-betul dekat atas pokok rambutan Casey, ada macam lembaga berkepala besar sedang memerhatikan dia. Punyalah terperanjat mak kakak bila nampak benda tu. Ini pertama kali Casey ternampak makhluk sedemikian hodoh. Jadi mak pun tinggalkan pakaian, dengan segera dia jemur, bakul pun tak angkat, masuk ke dalam rumah tercungap-cungap. Bapak tanya kenapa? Mak tak boleh cakap. Kemudian dia tutup pejam matanya, dia baca, buka mata, barulah dapat dia tenangkan fikiran. Dia ceritakan pada abah, dan kakak pun tak tahu. Sampailah kakak dah berumah tangga, barulah dia cerita pada kakak. Dia katanya di sini, ingat tak dulu semasa yang abang kau tanya mak kenapa dan sebagainya. Terima kasih dan selamat tengah malam. Ini pengalaman daripada ibu akak kita yang berkongsi pengalaman dalam Misteri Jam 12. Wah, macam-macam kisah malam ini Yang ini daripada Kak Masturah. Kata Kak Masturah, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kakak ingin berkongsi lah Casey satu kisah ni. Dulu kakak tinggal rumah L. Okey. Katanya rumah L ni koridornya pintu menghadap pintu antara satu sama lain. Jadi ini bermakna tidak ada batu yang boleh kita melihat di bawah kolong blok ataupun di luar lah. Koridor sepanjang-panjangnya dan segelap-gelapnya, walaupun malam dengan cahaya lampu memang sunyi sepi. Dan katanya di sini orang-orang yang duduk tinggal rumah L ni lazimnya akan tutup pintu, jarang mereka buka pintu. Kisah yang Kak Masturah nak ketengahkan dahululah ketika tinggal di rumah L, di salah sebuah rumah L dekat kawasan Bona Vista ataupun Holland. Kakak balik daripada tempat tugas 11 malam, naik lift. Dulu rumah kita kalau naik lift tingkat 6 turun satu tingkat, kalau tinggal tingkat 5 lah. Jadi rumah kakak ni di tingkat 5, jadi naik lift turun satu tingkat. Kemudian kakak pergi ke rumah kakak, sedang berdiri depan pintu sambil tangan ni seluk dalam beg besar untuk cari kunci rumah. Lama Casey, lebih kurang kakak rasa nak dekat seminit kakak cuba cari kunci, tak jumpa-jumpa. Kakak katanya raba kocik belakang, kocik depan. Mana ni kunci aku ni? Kemudian Casey, apa yang berlaku? Sedang kakak cari kunci lagi dengan rasa marah. Bila marah dah timbul, sesuatu berlaku. Apa yang berlaku? Di hujung blok tersebutlah, di lantai 5, koridor paling hujung sekali, kakak terperasan ada orang sedang bukan berjalan tapi merangkak ke arah kakak. Casey bila nampak, orang ni betul tak betul ni. Cara dia merangkak bukan macam bayi. Memang cukup menakutkan. Makin lama makin dekat, makin lama makin laju. Kakak lebih pantas macam kilat lah. Akhirnya jumpa kunci, terus buka pintu besi, buka pintu kayu, masuk dalam rumah, tutup pintu. Tercungap-cungap nafas kakak dibuatnya. Fikirkan dah habis. Bila kakak jalan saja, ada orang ketuk pintu rumah kakak Casey. Tapi Casey, kakak tak tahulah siapa yang mengetuk pintu rumah. Kakak pun tak menyaut, dia pun tak bersuara, hanya mengetuk pintu. Kakak diam. Sampai ke saat ini kakak tak tahu sebenarnya apa yang kakak nampak. Tapi itulah pengalaman yang menyeramkan. Untuk pengetahuan Casey, dekat kawasan rumah kakak di Holland ada kubur Jepun yang lama. Casey boleh datang dan buatlah buat filem katanya di sini. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih kembali. Macam-macam kisah saya terima. Saya akan semak kiriman-kiriman SMS ni.
ini. Ada yang kata di sini, kata Abang Jebat, Assalamualaikum Kisi. Kalau kita lakukan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang dan buat sunnah berterusan, insya-Allah kita tidak akan diganggu. Sekian, terima kasih. Itu dia. Yang tadi juga tentang susuk. Mana ni ada beri pendapat tentang susuk. Tadi ada saya nampak ni. Hilang pula. Baik, macam-macam kisah yang saya dah baca awal tadi, dan selanjutnya kisah-kisah yang lain yang saya terima di sini. Kisi, saya ada cerita seram, Kisi. Pada satu hari ini saya terlihat jam tangan. Saya angkat lalu tengok, alangkah terperanjatnya saya, Kisi. Mak oi, dah pukul 2, Kisi. Cabut. Makin kreatif timekeeper ni. Baiklah, saya jumpa anda hari Rabu. Esok tidak bertugas, hari Jumaat tidak bertugas, hari Sabtu, Ahad tidak bertugas, hari Isnin dan Selasa tidak bertugas. Terima kasih di atas kesetiaan anda. Terus bersama Ria 897, dan jangan lupa terus berikan ucapan anda untuk stesen Ria. Hari ini 1 Disember, anda teruslah penuhkanlah post Facebook Ria dengan ucapan-ucapan anda. Ada gambar ke, gambar kek ke, gambar hadiah ke, gambar yang anda boleh adunkan sendiri ke, boleh hantarkan. Terima kasih, dan kita tutup tirai. Jumpa anda di lain kesempatan. Baiklah para pendengar Mr. John 12, oleh kerana ramai yang kata kisi extend. Saya akan bersama anda sampai 2.30 je lah. Tak boleh lebih Memandangkan saya cuti panjang kan, 2.30. No bargain. Okey. Boleh saya pun dah betul mata saya ni dah macam itulah, kuyu je. Tapi tak apa, saya undang anda untuk berkongsi pengalaman. 669-11897, 2.30. Okey. Baik, silakan berkongsi 669-11897. Bersama saya di ujung talian. Hello, siapa tu? Assalamualaikum. Salam, siapa tu? Kesi, Jan Kesi. Kak Jan? Pak Lazim tak telefon Jan? Saya tak ada nombor dia, kena tunggu dia telefon saya. Okey. Dia tak telefon saya, saya nak kasi nombor. Apa yang lagi satu tu tak ada ke si? Siapa lagi satu tu? Yang apa tu, yang apa, Sadat tu siapa gitu? Oh, tu tak ada. Saya nombor-nombor orang ni semua saya tak ada. Okay. Tunggu orang tu SMS, telefon baru saya boleh berikan. Terima kasih Kak. Okey. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kena marah. Kesian Kisi Ini kes kronik. 669-11897. Boleh extend macam ni lah, macam mana ni? Okey, teman-teman Misteri Jam 12. Saya akan bacakan dahulu pengalaman selanjutnya ini, dan nampaknya kiriman yang saya ingin bacakan, kiriman email datangnya daripada seorang pendengar. Namanya mana ni Ratnawati. Ni dia. Ratnawati Mulyadi berkongsi peristiwa pengalamannya ini. Kata Ratnawati, pengalaman yang ingin diketengahkan. Oh, Ratnawati bukan orang Singapura, dari pulau Batam. Kata beliau, pengalaman yang ingin diketengahkan ini, peristiwa yang menakutkan ini berlaku setelah dia menggunakan sikat kepunyaan arwah kakeknya. Bayangkan, sikat kepunyaan arwah kakeknya. Sebenarnya saya dengan keluarga waktu itulah hidup begitu susah. Sekarang ini setelah saya berumah tangga, berjumpa ketemu dengan suami yang mempunyai tugas yang baik, kami pun dah hidup sedikitlah lebih mewah dari sebelumnya. Dan kata Ratnawati, ketika saya hidup susah ni, saya tinggal di bawah satu rumah bersama dengan kakek saya dengan ibu saya. Ramai Kisi, seramai 8 orang adik-beradik bawah satu bumbung dalam rumah yang hanya ada satu bilik saja. Bilik itu diserahkan kepada kakek yang semakin hari semakin uzur, semakin tua.
Bila kakek meninggal dunia, Kisi, kata Ratnawati, ramai yang cukup bersedih lah kerana dia ni satu-satunya lah orang yang sentiasa akan bersama dengan kita. Kalau ada masalah, dialah penasihat, dialah akan memujuk kita, memberikan kata-kata semangat. Jadi peristiwa yang ingin saya Ratnawati ketengahkan ini, apabila saya ni tidur di dalam bilik kakek. Katanya di sini saya dengan adik saya 2 orang, sebab kami 2 dalam keluarga ni 2 orang wanita lah selain dari ibu saya. Jadi masih kecil, bilik tu keutamaan diberikan kepada anak gadis ataupun anak perempuan lah. Dan katanya Ratnawati, waktu malam sedang saya tidur, adik saya tidur di atas katil. Katil kakek saya ini hanya katil single bed, katil yang kecil. Jadi adik tidur di atas katil, saya tidur di lantai beralaskan tilam tipis. Sedang tidur, tiba-tiba saya perasan adik saya tidur di sebelah saya. Tapi sebelum tu, bila saya terbangun, saya nampak ada susuk tubuh sedang baring di atas katil, Kisi, kata Ratnawati. Pada mulanya saya fikirkan adik saya yang sedang tidur. Jadi daripada saya miring kanan tengok adik di atas katil, saya pusingkan badan miring kiri pula. Bila miring kiri, alangkah terperanjatnya, kata Ratnawati, saya ternampak kelihatan adik saya ini baring di tepi saya. Terus kepala saya ni, leher saya toleh ke belakang untuk tengok katil di belakang saya. Lantas, Kisi, tidak ada apa-apa yang dapat saya lihat. Katil itu memang kosong, kata Ratnawati. Memang tidak ada sesiapa baring di atasnya. Tapi sebelum itu saya memang lihat adik saya baring. Takkanlah begitu cepat dia lompat, Kisi, dan tidak kedengaran apa-apa. Kemudian pengalaman selanjutnya apabila saya ni sedang tidur di waktu malam. Adik saya kali ini baring di atas katil, saya tidur di bawah katil di tepinya lah. Sedang baring, tiba-tiba saya dengar bunyi orang seolah-olah dalam keadaan semput. Kakek saya ni ada penyakit semput. Kalau cuaca terlampau sejuk, bila dia tidur malam, dia akan mengeluarkan suara yang menakutkan. Mungkin Kisi boleh tolong bunyikan. Saya tak pasti, mungkin kadang-kadang orang-orang yang berumur ni semputnya. Mungkin waktu malam tu, kata Ratnawati, ketika kakeknya masih hidup, dia akan mengeluarkan suara yang menakutkan kalau cuaca sejuk dalam keadaan semput. Jadi malam tu, apabila saya tidur miring, badan saya tu di belakang saya adalah katil. Adik saya tidur atas katil. Saya dengar bunyian yang serupa dibuat oleh kakek saya. Apabila saya tolehkan kepala, tengok atas katil, Alhamdulillah, kata Ratna, adik saya masih tidur. Saya pusingkan kepala saya, terperanjat, Kisi, di bawah katil nampak kakek saya sedang baring. Saya lantas terpekik sekuat-kuatnya. Sampaikan adik saya terbangun, orang yang tidur di bahagian luar rumah terbangun terjaga dari tidurnya, masuk ke dalam bertanya dengan saya. Saya beritahu ibu dalam tangisan yang tak henti-henti. Akhirnya ibu telah pun mendapatkan bantuan seorang teman yang mahir membaca Al-Quran datang ke rumah dan membaca Al-Quran dari pagi sampai ke malam 30 juz. Bayangkan para pendengar Misteri Jam 12. Setelah upacara bacaan Al-Quran 30 juz, dah tak ada gangguan lagi, Kisi. Saya tidur dengan nyenyak dan adik-adik saya pun tidur dengan nyenyak. Terima kasih dan selamat tengah malam, Kisi. Okey, kita bersama dengan mereka kita di hujung talian. Hello, selamat pagi. Hello. Hello, Ria, siapa tu? Bila saya tutup tirai, awak suruh extend. Bila saya extend, tak nak berbual. Hello. Baiklah. 669-11897. Silakan. Hello, Ria. Hello, Ria. Hai, siapa tu? Saya Arifuddin. Siapa? Arifuddin. Arifuddin. Buat panggilan dari mana ni? Seberang Tambak. Seberang Tambak. Wah, kawasan mana ni Seberang Tambak? Kempas? Ulu Pandan. Ulu Pandan? Ya, saya. Okey, dan pengalaman Arif tentang apa ni? Silakan. Pengalaman saya lebih kurang tahun lepas lagi sih. Tahun lepas, maksud saya lebih kurang jam 9 malam. Waktu nak pergi sambung mancing lah. Sambung mancing, kebetulan masa tu umpan dah habis tau. Pada waktu petang. Jadi saya dekat adik saya ni pergi cari cacing lagi lah. Dekat bawah pokok pisang. Dari jauh
saya perasan tau dekat pokok pisang ni, daun dia yang satu pelepah ni je bergoyang. Yang lain tak bergoyang tau. Jadi saya dengan adik saya ni buat tak tahu je lah. Terus pergi bawah pokok pisang ni. Daun pisang ni yang bergoyang ni, makin lama makin tinggi, makin lama makin tinggi. Jadi dalam hati saya tawakal lah. Manusia ni makhluk paling sempurna. Jadi saya buat tak tahu ya. Bagus dia pergi bawah pokok pisang tu, dia terus terbang. Jadi ni berlaku di kawasan mana ni? Memang dekat dengan rumah. Lebih kurang jarak dia 50 meter. Jadi pokok pisang tu sebesar-besarnya cuma satu pelepah yang bergerak tu cuma satu pelepah je yang bergerak. Dapat saya cari je kat bawah pokok tu. Itu dia peristiwa. Dan apa yang berlaku selepas itu? Tak ada apa. Masih nak hampirkan kat pokok pisang tu, memang ada pengembang jugalah sebelum dia terbang ni. Pengembang juga belum ramai. Lepas tu saya tawakal je lah. Saya tak kacau. Saya tak kacau dia pun tak kacau saya. Terima kasih. Nanti memang yang minta Allah lindungkan je lah. Terima kasih ya, sama-sama. Baik. Saya hampir terlupa. Awal tadi saya datang ke tempat tugas ni. Saya menaiki taksi. Kalau saya beritahu anda pun anda terkejut Saya menaiki taksi Malaysia. Betul, saya dari rumah ni naik taksi Malaysia. Taksi Malaysia pun bukan taksi Malaysia Pak Wanca dipanggil lah, macam tu lah. Ini sebab apa? Turun dari rumah tu, ibu saya baru balik shopping lah seberang tambak. Nampak ibu saya. Saya kata, ya bang, boleh bang hantar bang. Boleh, masuk. Boleh apa tak boleh pula, kau bayar je lah. Jadi cerita saya ni bila dalam kenderaan tu berbual-bual dengan abang memandu taksi tu. Dan kemudian dia mulalah buka cerita tu. Katanya di seberang, salah sebuah stesen radio di seberang, ada satu kejadian ni tentang satu segmen. Segmen ni seseorang ni meluahkan perasaan sedih, kecewa lah. Itulah untuk luahkan perasaan sedih. Dan segmen ini berlaku di waktu malam selepas 12:30 malam. Jadi abang ni menceritakan pada saya, katanya ada seorang pemanggil telefon, menangis-tangis, minta maaf dengan mak, dengan bapa semua. Dan bila DJ tu tanya, nama penuh disebutkan. Dan katanya alamat pula, tinggal di mana. Jadi nak minta maaf betul-betul dengan ibu, dengan ayah semua. Jadi DJ tu pun teruskanlah dengan pemanggil-pemanggil berikutnya selanjutnya. Jawab panggilan itu, tanya ni. Tiba-tiba kata abang ni, ini kisah yang cukup popular lah. Ada seorang kakak ni telefon. Katanya, bang DJ, tadi yang telefon budak nama sekian-sekian ni, yang minta maaf ni, saya rasa tu adik saya, macam adik saya. Tapi bang, adik saya dah meninggal. Jadi apa yang berlaku, DJ tu terkejut. Kemudian dia kata terima kasih ni on air tau, dia cakap. Letak telefon. Kemudian dalam saat-saat terakhir ini, saya jawab satu lagi pemanggil. Hello, siapa tu? Pemanggil yang tadi telefon tu kata nak minta maaf dengan keluarga, yang kakak telefon pula kata dah meninggal. Abang, saya minta maaf. Saya tak ada niat nak takutkan abang, tapi saya dah mati. Itu dia kisah daripada saya lupa pula nak tanya nama abang yang kongsi dengan saya. Tapi betul, tadi saya pergi kerja. Betul. First time pergi kerja naik kereta Malaysia. Terima kasih lah. Dan dalam perjalanan tu dia kata, wah, taksi saya ni, Aaron Aziz pun dah naik lah. Bukan taksi, keretanya. Dia pandu kereta macam jeep besar lah. Besar jeep dia, betul. 8 orang boleh masuk. Yalah. Jadi bayangkan, penyampai radio tu tiba-tiba dapat panggilan daripada seseorang ni, menangis-nangis di telefon minta maaf dengan kakaknya, dengan ibunya. Kemudian selepas beberapa pemanggil main lagu semua, kakak dia pula telefon. Jodoh lah ketemu dengan DJ tu. Bang, tadi orang telefon ni adik saya rasa tu macam adik saya, tapi adik saya dah meninggal. Mungkin pelanduk dua serupa, tak pastilah. Tapi itulah pengalamannya. Yang hairan nak dekat tutup tu. Okey, pemanggilan terakhir 669-11897. Hello. Dia bercakap, minta maaf bang, bukan niat nak takutkan, memang saya dah mati.
Saya dengar, janganlah kena pada saya. Kalau kena pada saya, pingsan saya dibuatnya. Baik, kita ke hujung talian. Mungkin pemanggil yang terakhir. Yes, 2:30 pagi saya akan tutup tirai. Saya extend untuk anda lah setengah jam. Tak apalah memandangkan saya bercuti panjang ni kan. Baik, hello, selamat pagi. Hello, Casey. Hai, siapa tu? Saya Siti. Siti, buat panggilan dari mana Siti? Saya buat panggilan dari Tampines. Silakan Siti, pengalamannya. Aduh, Casey, pertama kali saya dapat get through after 1 year. Lama betul awak cuba setahun tahniah pada anda. Dan pengalaman Siti tentang apa Siti, silakan. Ada 2 perkara Siti, Casey. Yang pertama adalah satu hari tu saya tengah chatting dengan teman saya. Dan teman saya ni tinggal di Teck Wai Lin. Ya. Dan semasa kita chatting tu, dia cakap dengan saya, "Babe, sekejap Saya cakap, "Okey, asal? Sekejap," kata dia. Lepas tu saya pun tunggu. Kemudian dia kembali chatting. Dia kata, "Babe, I just saw you." Saya pun, "What do you mean?" "Apa maksud anda?" Kata dia, "Apa yang you nampak?" "I nampak you jenguk kat pintu bilik I," kata dia. Jadi saya cakap, "Maksud you apa?" Dia kata dia terus lari keluar dan dia panggil saya. Kemudian dia nampak bayangan saya terus hilang. Yang saya pelik tu, Casey, saya kat Tampines, dia kat Teck Wai. Ini jadi satu misteri. Macam mana boleh berlaku jauh-jauh gitu boleh nampak Betul, Casey. Sebab yang saya cerita ni sekarang, saya gedegak walaupun dah setahun lebih. Yang kedua ni terjadi pada... Boleh saya sambung? Boleh, silakan teruskan. Yang kedua, Casey, ini terjadi pada sepupu saya masa dia mengandung anak pertama. Suaminya ke tandas. Masa dia jalan ke tandas tu, di tingkap dapur tu kan, dia macam nampak mop orang itu. Mop lantai lah. Mop lantai. Kemudian sekali dia dah dekat tu, dia perasan ada 2 mata merah dekat mop tu. Kemudian baru dia perasan dia tu macam, saya rasa penanggal ya. Dan penanggal ni tengah merenung dia. Jadi suami dia tu memanglah, alhamdulillah, pandailah baca-baca. Dia baca sikit-sikit dan dia tu menjadi marah. Mukanya hodoh sekali. Dan dia terus terbang. Tapi terbangnya tu seperti bukan straight, tapi dia zigzag gitu. Lepas tu dia pun ke tandas, keluar, dah lepaskan hajat, keluar. Isterinya yang hampir cukup bulan tu pun keluar. Nak pergi toilet lah bang, kata dia. Kata suaminya, "Dah, awak jangan ke toilet. Saya kasih awak ni plastik bag. Awak buang air kat sini." "Kenapa bang?" Nak bilang sorry isteri dia kerana yelah, takut isteri takut kan. Besoknya barulah dia bilang isterinya, kalau kabur. Itulah dia, Casey. Alhamdulillah dapat berbual dengan Casey. Terima kasih Terima kasih. Sama. Kembali. Selamat malam. Wah, ceria betul suara pencerita kita yang terakhir ni Baiklah, terima kasih bagi anda, kepada anda semua yang sudi bersama saya. Dan saya pun dah tambah sikit lah Tadi pun nak tutup tirai, tak apalah. Ada kata Casey extend lah sikit. Dah extend pun untuk anda semua. Terima kasih. Dan ingat, saya tidak bertugas sehinggalah hari Rabu. Jumpa anda pada hari Rabu. Dan jangan lupa untuk beli tiket misteri jam 12 Jangan Takut Hantu di Muzika Records. $12 saja. Kalau boleh datang ramai-ramai lah. Sokong DJ Ria yang berlakon ni. Walaupun pertama kali produksi sendiri, skrip ditulis sendiri, arahan oleh seorang teman kita, Al-Hafiz dari Vazari Studios, dan juga bersama dengan saya lah. Semualah DIY. Jadi sokonglah betul, ada scene-scene yang baik. Jadi terima kasih. Jangan lupa beli tiket untuk MJ12 dan jangan lupa untuk ucapkan selamat hari lahir kepada Ria 897 FM yang menyambut ulang tahunnya pada hari ini 1 Disember 2011 yang ke-21 tahun. Jadi dilahirkan sejak tahun 1990 dan sekarang ini
Ialah dah pun mencapai usia 21 tahun. Baik, sebelum saya tutup tirai, apa kata kalau kita nyanyikan lagu Happy Birthday untuk Ria 897 FM. Okey, Mutu, silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Jenny. Happy birthday to you.